له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang membahagia barisan kepimpinan, pegawai AJK, para imam bilal masjid, seterusnya para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi sekali syukur, alhamdulillah, kita masih lagi dah bersama-sama hadir pada subuh ini untuk solat secara berjemaah subuh. Alhamdulillah. Duduk kita sementara menunggunya syuruk, terbitnya fajar, terbitnya fajar tu subuh, terbitnya matahari. Terbit matahari, kita duduk dalam masjid dengan niat i'tikaf kerana Allah. Betul, i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi taala, dalam satu majlis yang merupakan sebahagian daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu. Mudah-mudahan dapatlah sedikit manfaat yang kita boleh ambil ilmu dan kita boleh amalkan insya-Allah. Kita masih lagi jilid yang ketiga dalam kitab Bahrul Madi, hadis-hadis yang disyarahkan, hadis-hadis Imam At-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Jilid yang ketiga ini masih lagi berkisah hadis-hadis berkaitan dengan solat, berkaitan dengan solat. Kita masuk kepada bab majaa fil naumi fil masjid. Bab menyatakan hadis tidur dalam masjid. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula tidur dalam masjid itu harus ia di sisi mazhab kita Syafi'i, dan telah menas akan dia oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Dalil menunjukkan harusnya itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, katanya Ali bin Umar qala kunna nanamu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa nahnu syababun. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya adalah kami tidur pada zaman kehidupan, zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid ketika kami masih lagi muda, iaitu ketika itu kami ada rumah, kami ada rumah ayah, rumah bapa kami yang belum, dan juga kami juga belum beristeri. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, hadis ini merupakan hasan lagi sahih. Jadi daripada hadis ini, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang ketika itu masih muda remaja, masih belia. Yang dia kata dia tidur ketika itu di masjid, dia suka tidur di masjid. Dia walaupun ketika itu dia ada rumah ayahnya ada, saya rumah ada, dan juga isteri Sayyidina Umar juga, mak dia, tapi dia tidur di rumah, di masjid, dan ketika itu dia ini belum lagi beristeri. Masalah tidur dalam masjid apa hukumnya? Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan sesungguhnya telah mengharuskan oleh satu kaum daripada ulama pada tidur dalam masjid. Kata Ibnu Abbas, tidak boleh mengambil seseorang akan masjid itu tempat tidur malam-malam, dan tidak boleh diambil tempat tidur tengah hari. Maka satu kaum daripada ulama berjalan mereka itu kepada perkataan Ibnu Abbas, dan bagi memuaskan hati lagi boleh lihat masalah 586 dalam juzuk yang pertama bagi kitab ini. Sebelum ni kita dah bahaskan kot tentang macam ni, saya pun lupa dah. Jadi secara umumnya ada ulama yang melarang tidur dalam masjid. Dalam mazhab kita Syafi'i, hukumnya adalah harus. Dalilnya dari hadis ni lah, dari hadis ini.
Jadi secara umumnya kita di Malaysia pun sama jugalah. Biasanya memang harus, ya, tak ada masalah nak tidur malam ke, ya, kita nak buat qiyamul lail ke, sebab nak study ke apa ke, tak ada masalah. Cuma bila tidur itu pastikan kita jaga adab-adabnya. Ya, pastikan jaga adab-adab tidur. Antara lain jangan mengotorkan masjid. Ya, kadang-kadang tu kita tidur ni kita ambil sejadah buat bantal. Ambil sejadah buat bantal. Ya, sedangkan kita tahu kita tidur ni kadang-kadang kita akan keluar air liur basi. Air basi itu hukumnya najis. Kan? Kita ambil sejadah bantal, ya. Boleh nak ambil sejadah, tapi kena ikhtiar lah, ya, supaya tidak terkena najis. Mungkin kita lapik dengan kain kita ke dulu, ataupun kita lapik dengan baju kita ke, baru tak sejadah kat bawah, kan? Baru terjaga sikit lah, ya. Yang kedua, kena jagalah ada adab lain tidur ikut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidur menghadap ke arah kiblat. Ya, kita mengiring ke sebelah kanan dada, ya, menghadap ke arah kiblat. Ataupun kita juga boleh juga tidur macam orang mati. Macam jenazah. Dan jenazah kita hadapkan ke arah kiblat, menunjuk ke arah kiblat. Kan? Itu jenazah boleh juga. Itu juga menghadap ke arah kiblat. Cuma make sure lah yang dekat depan tu janganlah ada Quran ke apa ke. Ya, itu kurang adab lah pula sampai situ. Ya. Tapi kalau tak ada apa dekat depan, boleh je kita merujuk. Ya. Mudah-mudahan kita mengingati akan mati. Ya, sahabat surau saya baru je meninggal 3 hari lepas. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa baru jumpa, memang kaki surau juga. Baru jumpa, ya. Tiba-tiba je mengejut. Baiklah. Sekarang ni banyak yang mengejut sekarang ni. Ya, banyak yang mengejut. Ada sahabat kepada suami kepada isteri saya pun sama juga, mengejut juga. Ya, mengejut juga. Kawan tu pergi, isteri kawan saya tu dia bekerja lah, pergi sekolah, cikgu. Suami dia rasa tak segar, tak sihat, pergi sendiri hospital, tak bagi tahu pun pada isteri. Pergi hospital, sampai hospital ya, meninggal dunia di sana ketika dalam perawatan. Dia tahu dia tak sihat tu, dia pergi hospital, ya, sampai hospital tapi tak dapat diselamatkan. Ya, jadi meninggal lah. Jadi antara lainnya itulah tu, ya, dia tak pernah buat check up. Sentiasa rasa sihat. Sebab tu check up ni kadang-kadang tu perlu buat juga tu, ya. Saya pun sama juga. Isteri saya cerita benda ni pada saya supaya apa? Saya check up juga. Sebab selama ni lihat sikit. Nak check up, rasa sihat manjang. Ya, pergilah check up. Ya, sekali-sekala, 6 bulan sekali, 6 bulan kan? 6 bulan sekali. Ya, check up keseluruhan kesihatan insya-Allah. Jadi tidur jaga adab-adab dia. Ya, tidur jaga adab-adab dia. Cuma di surau masjid sekarang ni sebab banyak benda-benda berharga. Ada TV-nya, ada macam-macam lah benda yang berharga dekat surau sekarang ni. Benda itunya. Kalau pintu dikunci, ya, orang tak boleh nak masuk. Ya, jadi sebab tu tapi sebenarnya jadi sekarang ni memang adalah larangan-larangan daripada pihak jabatan kuasa masjid, ya, ataupun surau yang melarang tidur dalam. Sebab apa? Itulah pintu dikunci. Ya, kerana banyak sangat sekarang ni barang-barang berharga. Walau bagaimanapun kawasan luar rasanya boleh kot. Boleh kan? Saja boleh, insya-Allah. Biasanya yang datang ni itulah orang-orang bermusafir, geng-geng tabligh kan. Jadi hukum harus, ya, hukumnya adalah harus. Dengan syarat kita jagalah adab-adab bila kita berada di surau dan juga di masjid. Ini bagi laki-laki lah, ya. Bagi laki-laki. Baik. Hadis yang seterusnya, bab ma jaa fi karahiyatil bai' wasyara' wa insyad sya'ri fil masjid. Bab nyatakan tegah
daripada berjual beli dan mengucapkan syair dalam masjid. Ketahuilah kiranya saudaraku, pada bab ini dapat kita tahu beberapa hukum dalam masalah mengucapkan syair dalam masjid dan juga berjual beli dalamnya. Maka sebelum diterangkan masalahnya, lebih dahulu kita dengarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini. Katanya, An Abdullah bin Amr bin Al-As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tanashudil ash'ar fil masjid. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya telah menegah ia daripada mengucapkan segala syair dalam masjid. Wa anil bai' wal ishtira'i fi, dan juga daripada berjual dan beli di dalamnya. Wa an yatahallaqan nas yaumal jumu'ah qabla as-salat, dan juga duduk berlingkungan, duduk berkelilingan oleh orang-orang pada hari Jumaat sebelum sembahyang. Kata Abu Isa At-Tirmizi, pada bab ini juga ada riwayat daripada Buraidah dan juga Jabir dan juga Anas. Hadis Imam At-Tirmizi ini adalah hadis hasan. Baik, tengok masalah. Bersyair dalam masjid, apa hukumnya? Wahai saudaraku, telah zahir hadis di atas menunjukkan tegah bersyair dalam masjid. Bersyair, orang dulu dia banyak bersyair lah, ya, bersyair, bergurindam. Kalau dengan kita ni, kita bolehlah kita kaitkan dengan bernasyid kot, ya, bernasyid dan sebagainya, ya, dalam masjid. Dan telah datang pula hadis yang menunjukkan harus bersyair dalam masjid, sebagaimana disebutkan dia oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya pada bab asy-syi'ru fil masjid. Ya, tapi wala bagaimanapun ada hadis yang lain, ya, hadis sahih daripada Imam Bukhari yang membenarkan bersyair dalam masjid. Jadi mana nak ambil ni? Kata ulama, tidak berlawanan dua hadis itu, kerana maksud harus bersyair dalam masjid itu jikalau adalah syair itu pada memuji agama dan mendirikan syarak. Dan dimaksudkan tegah bersyair dalam masjid itu jikalau adalah syair itu daripada perkara yang batal, perkara yang tidak layak dengan disyairkan dalam masjid. Ya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan daripada satu hadis ini sahaja, ya, bukan satu hadis akan rukhsah pada mengucapkan syair dalam masjid. Jadi ada banyak hadis lain, ya, jadi bukan setakat larangan itu hadis ini, dan juga ada pengharusannya, ya, dalam hadis-hadis yang lain. Antara yang di sini dinyatakan dalam kitab Sahih Bukhari, ada juga mengharuskan syair. Jadi walhasilnya bukan hukum syair itu, syair harus, tak ada masalah, ya, syair harus. Maknanya bila syair ini syair-syair yang memuji Allah Subhanahu wa taala, syair-syair yang memuji agama, syair-syair yang mengangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maka hukumnya adalah harus. Jadi bila harus dalam masjid juga hukumnya adalah diharuskan, tidak menjadi masalah. Lepas tu kita tengok kalau pertandingan nasyid dan sebagainya, kadang-kadang pernah kan dibuat dekat mana, dalam masjid, ya, masjid besar buat dengan nasyid, ya, nasyid Maulidur Rasul, ya. Cuma zaman sekarang ini kita masjid-masjid dah besar-besar semua dah, ada banyak bilik-bilik, ada banyak ruangan-ruangan yang merupakan penambahan daripada masjid, yang dipanggil ruangan khusus. Setiap ada dewan lagi dah sekarang ni, ada perpustakaan, ada bilik mesyuarat, ya, dan sebagainya. Jadi masjid, ruangan utama solat sekarang memang hanya fokus kepada solat sahaja, tidak lagi mengganggu urusan-urusan yang lain dalam masjid. Jadi rasanya tak timbullah masalah.
Ya, kalau berlaku sekalipun, selagi syair itu diharuskan ataupun nasyid dan sebagainya diharuskan, maka dibenarkan. Apa pula kata kalau dalam masjid itu diadakan muzik? Ya, bila muzik ini bergantung kepada dua keadaan. Pertama, tengok hukum muzik tersebut. Yang berpegang kepada hukum muzik nyanyian itu harus, maka dibolehkanlah. Selagi mana tidak mengganggu orang yang melakukan ibadah dalam masjid. Anda kata masjid tak ada orang ibadah, kan, ada pertandingan dan sebagainya, ya, sekiranya mengambil hukum harus. Yang mengambil hukum muzik itu haram, memang confirm tak boleh lah. Ya, saya dah jelaskan sebelum ini tentang fatwa muzik, fatwa muzik, fatwa nyanyian, kan. Jadi ada khilaf di kalangan ulama. Jadi terpulanglah kepada para jemaah nak ambil hukum yang mana. Dia harus, ya, dengan bersyarat, ya, dan juga ada larangan haram muzik dan juga nyanyian. Fatwa kebangsaan harus, fatwa kebangsaan, ya, hukumnya harus. Selagi tidak mendendangkan lagu-lagu yang menghina agama, ya, lagu-lagu yang ada lagi lah beberapa besar saya lupa dah, ya, fatwa hukumnya adalah harus. Begitu juga dengan muzik pun sama juga. Selagi tidak melalaikan, melaluakan, maka hukumnya adalah harus. Ini fatwa kebangsaan. Namun fatwa-fatwa ulama yang lain ada yang mengharamkannya. Wallahu a'lam. Jadi terpulanglah tuan-tuan, ya. Tak ada masalah yang itu. Jadi bila diadakan dalam masjid, ya, ada yang harus, ada yang haram hukumnya, tapi bergantunglah kepada itulah. Yang mengharuskan tu kena jaga juga, sama juga. Di dalam masjid ini kita mesti jaga ada adab dalam masjid. Yang pertama, tidak mengganggu jemaah yang sedang beribadah. Kalau tak ada jemaah yang beribadah, maka, ya, kena terpulanglah, ya, jagalah ada adab yang lainlah dalam masjid. Kerana masjid ini merupakan Baitullah, merupakan rumah Allah. Masalah berjual beli dalam masjid, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, ditegahkan berakad jual dan beli dan sewa menyewa dan seumpamanya dalam masjid. Tadi itulah yang muzik tadi tu, yang tu segi hukumnya lah, ya, bergantung kepada hukum masjid tersebut, ya. Tetapi sekarang ni biasanya, ya, kita tak adalah muzik macam tu dalam masjid, ya, terasa macam kurang adabnya pula, ya. Jadi biasa kalau ada pertandingan nasyid ke apa ke, ya, gurindam ke, bercerita ke apa ke, memang ada pot, ada kawasan yang lain di luar masjid. Itu biasanya lah. Macam Masjid Bandar Rincing, ya, dia ada dewan besar kat belakang, dia macam apa, tempat lapang yang dekat belakang tu. Biasanya dia buat kat situ lah, ya, bukan di ruangan solat utama. Dia nak mengelak khilaf lah, ambil jalan selamat. Masalah jual beli dalam masjid, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, ditegah berakad jual beli dan sewa menyewa dan seumpamanya dalam masjid. Sebarang hal berkaitan dengan perniagaan, jual beli, sewa menyewa, ya, dan sebagainya lah, ya, dalam masjid ditegah. Kata Ibnul Arabi, hanya senya dibangunkan masjid itu kerana tempat zikrullah, tempat nak ingatkan Allah, dan tempat barang yang ta'alluq dengannya dan yang berkaitan dengannya daripada pekerjaan akhirat, dan bukannya ia setengah daripada pasar dunia, maka jangan diambil akan dia oleh seorang kerana yang demikian itu. Jadi masjid ini antara lain tujuannya ialah untuk beribadah, untuk zikrullah, untuk ingat kepada Allah, untuk beribadah, untuk kita mengadakan majlis ilmu, ya, buat halaqah usrah, halaqah ilmu, ya, di masjid kita ni.
ya, untuk zikrullah. Jadi apa yang berkaitan dengan segala benda zikrullah tadi tersebut, maka itu semua daripada pekerjaan akhirat. Untuk kita ingat akhirat, itu tujuan utama masjid. Jadi bukannya masjid ini dibuat untuk tujuan pasar dunia. Sebab itu dilarang kita daripada berjual beli dalam masjid. Ya, jadi kita dilarang. Hukum larangan ini khilaf kalangan ulama. Ya, kebanyakan ulama menghukumkan sebagai larangan yang makruh, tak jatuh kepada haram. Kebanyakan ulama menghukumkan yang sebagai makruh. Sebab tu berjual beli dalam masjid ni hukumnya adalah makruh. Jadi seelok-eloknya janganlah kita berjual beli dalam masjid. Sebab itu ya, nak mengelak daripada larangan ini. Sebab larangan ini ada ulama, segelintir ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, tapi kebanyakannya mengatakan makruh lah. Nak mengelak khilaf ini, nak selamat, sebab itu masjid-masjid biasanya dia ada buat ruangan lain untuk tempat berjual beli. Biasanya masjid yang besar-besar lah, walaupun dia bercantum dengan bumbung masjid, tapi dia ada ruangan khusus. Ini ruangan khusus untuk berjual beli. Ya, contoh kalau kita tengok kat sini, yang masjid ada tempat jual beli ni, Masjid Hasanah Bangi, ya kan? Ya, saya dah lama tak pergi, dah lama tak singgah sana. Ya, Masjid Hasanah dekat Bangi, Masjid Biru. Sekarang masih biru ke? Masih biru ke? Kena tukar hijau dah? Hijau. Oh, hijau dah. Hijau dah. Ya. Bukan, dulu biru kan? Ke memang hijau? Oh, astagfirullahaladzim. Macam mana boleh lupa? Ya, memang dah hijau. Tak ada kaitan dengan parti ya, bukan ya, dengan kata parti pula. Saya risau juga ni. Ya. Sebut biru hijau parti. Masya-Allah. Kemaman tengah panas ni. Baik. Jadi kita Selangor ni kurang sikit bab tu. Ya, kita tak ada sangatlah unsur-unsur sampai sebegitu rupa. Ya, tapi kalau ingat saya di Terengganu dulu, sebut warna pun, tak boleh. Sebut warna hijau, tak. Semacam ni. Biru kan, bergaduh, warna pun bergaduh. Itu tak tahulah betapa ekstrimnya. Ya, wallahu a'lam. Ya, sekarang ni itulah, kita Selangor tak macam tu sekali. Tak sampai macam tu dah. Ya, sampai sebab color pun bergaduh. Ya, padahal tak ada apa pun. Baik, tak apalah. Ya, jadi dekat contohnya masjid hijau di Bangi tu, Masjid Hasanah. Dia ada ruangan berjual beli dekat kawasan luar. Dia masih lagi bawah bumbung masjid, tapi ada ruangan khusus. Yang tu dibenarkan oleh syarak. Itu antara cara solution lah nak mengelak daripada berlaku mengelak daripada hadis larangan tersebut. Sama juga di masjid, contoh masjid Shah Alam, ada ruangan luar tu kan, ada ruangan luar tu dibuat tempat untuk berniaga. Tapi walaupun bumbung yang sama, ya, tapi ada ruangan yang lain. Maka itu dibenarkan. Yang tak bolehnya nak mengelak daripada larangan ini, kawasan ruangan utama untuk solat. Yang tu memang dilarang, ya, memang dilarang. Jadi kawasan lain yang luar khusus, maka dibolehkan. Sama jugalah, ya, tempat-tempat kuliah, dewan dan sebagainya, dia ada buat ruangan lain supaya orang yang tidak boleh duduk dalam masjid boleh duduk ketika ada program-program majlis ilmu. Ya, siapa yang tak boleh duduk ni? Perempuan-perempuan yang haid, mereka tak boleh duduk dalam masjid. Jadi nak menghadiri majlis-majlis yang ada di masjid, ada ruangan khusus dia orang. Kan? Ada ruangan khusus dia orang, ya. Maka barulah mereka boleh masuk ke dalam kawasan masjid, ya, kawasan masjid yang khusus, ya, untuk itu. Tapi macam kita ni masjid kecil ni, ya, kalau kahwin boleh masuk masjid ke? Boleh tak? Walaupun haid pun boleh masuk masjid? Tak boleh kan? Kena duduk kat luar lah kan, ya? Jadi
Mana pengantin? Jauh kat luar. Tahu dah tu. Bila masa untuk nikah ini, seorang perempuan itu sunat ketika waktu dia bersih. Untuk akad nikah tu, seorang perempuan itu sunat ketika dia bersih. Jadi cari tarikh tarikh yang sesuainya, tarikh yang ketika akad nikah itu berlaku dia dalam keadaan suci daripada haid. Hukumnya sunat. Makruh sekiranya seorang pengantin perempuan itu ketika akad nikah, hukumnya adalah ketika itu haid, dalam keadaan haid. Jadi sunat. Jadi carilah tarikh yang bersesuaian lah. Dia tengok tarikh, perempuan tahulah kan tarikh ni mana yang dia okey, mana yang dia tak okey. Tapi tak ada masalah yang tu, tak ada masalah, boleh je. Cuma sunat ketika akad nikah itu seseorang pengantin perempuan itu dalam keadaan bersih daripada haid. Tahulah sebab apa kan? Ramai akad nikah malam jenuh, minta maaf dah bang, kecuali lah tiba-tiba kan, itu lain macam. Itu sebab tu cakap lah, benda tu tak ada masalah sebenarnya, cuma nak beritahu hukumnya sunat. Baik. Masalah berlingkungan duduk dalam masjid, apa hukumnya? Wahai saudaraku, senyata pada zahir hadis dalam masalah yang dibacakan tadi itu menunjukkan tidak boleh orang-orang duduk berlingkungan kerana ilmu atau zikir dan seumpamanya dalam masjid pada hari Jumaat sebelum daripada sembahyang. Kerana yang demikian itu menyempitkan tempat bagi orang yang datang sembahyang Jumaat. Hari Jumaat, sebelum solat Jumaat, duduk berlingkung-lingkung, ada halaqah, majlis ilmu, zikir sebagainya, ada taklim sebagainya, itu tak boleh. Yang kita taklim tu boleh pula. Yang tu tak ada masalah. Kerana memang kedudukan itu kedudukan saf untuk solat. Yang ni duduk berlingkung, sehinggakan ruangan tersebut ada puak dia je. Kita yang nak masuk saf ni tak boleh. Jadi menyempitkan ruangan masjid, yang tu tak boleh. Yang nak mengadakan ta'lim ke majlis ilmu ke sebelum solat tu tak ada masalah yang tu sebenarnya. Dan yang tak bolehnya berlingkung. Berlingkung itu walaupun lingkungan itu untuk zikrullah, majlis ilmu ta'lim, memang tak boleh. Kerana menyempitkan ruangan masjid. Jadi untuk ta'lim dalam keadaan saf yang biasa, orang boleh masuk sebagainya, itu no problem. Itu tak ada masalah. Dan yang sayogia pada hari Jumaat itu, apabila duduk dalam masjid, biarlah bersaf-saf menghadap imam pada khutbah, dan membetulkan belakangnya dalam masjid. Duduk elok-elok, jadi kena susun saf sebab ramai masuk kan. Bila ada kita buat halaqah yang lain, memang jadi sempit lah. Ruangan tersebut tak boleh nak masuk orang lain. Sedangkan sepatutnya kalau saf dia akan banyak orang boleh masuk. Adapun jikalau lain daripada hari Jumaat itu, haruslah orang-orang duduk berlingkungan dahulu sebelum sembahyang kerana mengaji dan zikrullah dan sebagainya. Kerana ada hadis meriwayatkan Nabi ada membuat mengajar dan orang-orang duduk berlingkungan sekelilingnya. Jadi itulah maknanya hukumnya bila ada buat lingkungan, khususnya pada hari Jumaat. Itu sebelum solat Jumaat, itu hukumnya adalah dilarang, dilarang oleh Nabi SAW. Nak buat taklim, nak buat majlis ilmu sebelum solat Jumaat boleh, sebelum khutbah boleh, tapi dalam kedudukan saf. Wallahu a'lam. Boleh ya? Kita akan baca satu hadis lagi, tapi hadis ini ceritanya panjang sedikit, rasanya tak sempat dalam masa 5 minit.
Jadi saya akan hold dulu hadis ini. Saya akan baca hadis yang pendek sikit. Ya, hadis bab ma jaa fi masjidil ladzi ussisa 'ala taqwa. Hadis yang menyatakan masjid yang dibangunkan atas takwa, iaitu atas takutkan Allah dan menuntut keredaan dengan taatnya. Jadi manakah masjid yang sebenarnya dibina di atas dasar takwa? Dan di sini juga ada diceritakan tentang masjid orang munafik yang ada ketika itu di pinggir Madinah. Cerita panjang sikit. Jadi sebab tu saya akan tinggalkan dulu hadis ini, tertangguh dulu. Ya, kita akan baca insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Saya akan baca hadis yang pendek. Yang ringkas sahajalah. Sebelum kita tengok, kita akan tengok hadis yang ususat taqwa, dan juga kita akan tengok manakah masjid yang afdal, yang kelebihan pahalanya untuk kita beribadah kepadanya, masjid yang paling afdal. Akhirnya timbullah Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan yang ketiganya ialah Masjidil Aqsa. Itu ada hadis nanti insya-Allah, ya. Tapi kita baca hadis ini ringkas dulu sikit untuk masa dalam 4 minit ni. Bab as-salatu fi Masjid Quba. Pada menyatakan hadis dalam tentang Masjid Quba, sembahyang di Masjid Quba. Ketahuilah kiranya saudaraku, telah datang beberapa kelebihan sembahyang dalam Masjid Quba. Ya, antaranya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bunyinya an Usaid bin Zuhairah, maafkan saya, an Usaid bin Zuhair al-Ansari, wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhaddithu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Usaid bin Zuhair al-Ansari radhiyallahu anhu, dan adalah, ya, ia merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkhabar ia, menceritakan ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sabda baginda, as-salatu fi Masjid Quba ka umratin. Bermula sembahyang dalam Masjid Quba itu seperti pahala mengerjakan umrah sekali. Mengerjakan sekali umrah. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi gharib, ya, dan telah datang riwayat Nasa'i. Ya, siapa keluar, ini riwayat hadis Imam An-Nasa'i. Siapa keluar ia hingga datang ia akan Masjid Quba, maka sembahyang ia di dalamnya nescaya adalah baginya setimbangan umrah. Dan diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya bahawa sembahyang aku dalam Masjid Quba 2 rakaat lebih suka kepada aku daripada aku datang akan Baitul Maqdis 2 kali. Ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kerana membesarkan Masjid Quba. Jikalau mengetahui sekiranya mereka itu akan kelebihan pada Quba, nescaya datang mereka itu dengan menunggang unta sekalipun. Wallahu a'lam bissawab. Jadi di sini ada hadis yang menyatakan bahawasanya kelebihan sembahyang Masjid Quba, riwayat Imam At-Tirmizi mengatakan pahalanya seperti menunaikan sekali umrah. Dalam hadis Imam An-Nasa'i mengatakan pahalanya seperti setimbangan, sama berat dengan satu umrah. Jadi maksudnya lebih kurang samalah, ya, hadis tersebut. Itulah antara kelebihan bila kita melakukan solat dalam Masjid Quba. Apakah itu Masjid Quba? Masjid Quba ini merupakan masjid yang pertama dibina di dalam Islam ketika Rasulullah berhijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Yathrib. Yathrib nama lama bagi Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu baginda singgah di Quba, ada baginda mendirikan masjid. Masjid nama Rasulullah ini ringkas je. Ya, tak adalah sampai binaannya sebagainya, ya. Dia hanya buat tempat hamparan, ada tiang sedikit, pacak sedikit, jadi masjid. Akhirnya kalau tengok sekarang ni, kalau kita boleh Google tengok Masjid Quba, Masya Allah, ya, sebesar-besar
masjid. Jadi bolehlah ya, bolehlah ambil nak buat amal boleh ya. Kita sampai di Mekah, sampai di Madinah ke, kita nak buat umrah sebagainya ke, bolehlah ya, kita singgah di Masjid Quba melakukan solat dua rakaat. Kerana ada kalangan sahabat sendiri pun dia lebih suka solat di Masjid Quba 2 rakaat Sa'ad bin Abi Waqqas, kerana memandangkan pahala yang Nabi pernah bagi tahu kelebihannya. Dia lebih suka sembahyang di sana daripada dia pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin. Ya, wallahu a'lam. Ya, dia suka segi pahalanya, kelebihannya kita tahulah. Ya, iaitu yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid An-Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestin. Kita bahaskan tentang itu dalam hadis yang seterusnya pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat sedikit manfaat apa yang disampaikan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filastin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.